Selamat sejahtera Dr. Eng, nama saya Tan Chin Kai. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pengaruh aplikasi TikTok terhadap remaja dan impaknya terhadap generasi baru. Pada era globalisasi ini, kemudahan akses internet telah membuka peluang kepada pengguna media sosial yang meluas di kalangan pengguna internet. Pelbagai aplikasi digunakan oleh netizen-netizen, terutamanya golongan remaja. Tak kenal maka tak cinta. Antara pelbagai variasi aplikasi yang sedia ada, aplikasi TikTok merupakan kegemaran pengguna internet kerana ia dikatakan aplikasi yang paling sesuai untuk mengisi masa lapang. Menurut Wikipedia, TikTok merupakan aplikasi yang menganjurkan pelbagai video pengguna dalam bentuk pendek, merangkumi genre-genre seperti gurauan, aksi, helah, jenaka, tarian dan hiburan bertempoh 15 saat hingga 3 minit. Pada 7 Julai 2020, Setiausaha Negara AS Mike Pompeo mengumumkan bahawa kerajaan Amerika Syarikat sedang mempertimbangkan untuk mengharamkan TikTok. Sebagai tindak balas, pakar mencadangkan larangan TikTok yang dicadangkan oleh Trump mungkin mengancam kebebasan bersuara dan menetapkan duluan yang sangat bermasalah untuk mengharamkan aplikasi ini di Amerika Syarikat. Namun Presiden baru Amerika Syarikat iaitu Presiden Joe Biden telah membatalkan perintah eksekutif daripada pendahulunya Donald Trump yang melarangkan aplikasi TikTok ini. Kebelakangan ini, isu aplikasi TikTok telah diwara-warakan oleh netizen tentang pengaruh aplikasi ini terhadap golongan remaja. Aplikasi TikTok sering menyebabkan ketagihan bukan sahaja terhadap golongan remaja, tetapi juga golongan dewasa dan golongan tua. Menurut satu kajian yang dijalankan oleh pelajar Universiti Sains Malaysia, telah didapati bahawa sebanyak 90% pengguna internet menggunakan aplikasi TikTok ini setiap hari dan sesetengah daripada pengguna tersebut disyaki ketagih dengan aplikasi ini. Terdapat 9% pengguna menggunakan aplikasi ini selama 4 jam atau lebih dalam kehidupan seharian. Majoriti pengguna mengetahui aplikasi ini melalui iklan di sosial media dan juga rakan-rakan di sekeliling. Tujuan utama pengguna aplikasi TikTok ini adalah untuk mengisi masa lapang dan belajar pengetahuan dan ilmu baru. Namun terdapat segelintir daripada pengguna tersebut menggunakan TikTok untuk menjana sumber pendapatan dengan membuat konten setiap hari. Sebanyak 55% pengguna lebih suka aplikasi TikTok berbanding dengan aplikasi yang lain seperti Facebook, YouTube dan lain-lain. Sebab aplikasi ini menjadi popular termasuklah iklan oleh beberapa selebriti seperti Jimmy Fallon. Syarikat TikTok telah membayar perkongsian dengan beberapa selebriti di pelbagai wilayah yang mempromosikan aplikasi tersebut kepada orang tempatan. Pada November 2018, Jimmy Fallon memulakan bahagian cabaran pada rancangannya dan menggunakan TikTok sebagai platform untuk cabaran tersebut. Beliau mengesah penontonnya untuk mengambil cabaran #Tumbleweed Challenge dan menyiarkan video tersebut di TikTok tentang diri mereka bergolek seperti rumpai. Host TV itu sendiri mengambil cabaran untuk memulakan aliran ini. Satu lagi faktor pendorong utama dalam populariti aplikasi TikTok ialah walaupun aplikasi ini merupakan aplikasi global, ia mempunyai tumpuan yang kuat pada kandungan setempat. Aplikasi itu sering menjalankan peraduan dan cabaran tempatan serta menangkap arah aliran tempatan melalui penggunaan hashtag setempat. Selain itu, aplikasi TikTok telah memudahkan penciptaan dan perkongsian video serta membawanya ke peringkat seterusnya. Semua pengguna perlu lakukan ialah merakam apa sahaja dan segala-galanya daripada rutin harian mereka dan menyiarkannya serta-merta. Disebabkan format yang singkat, penciptaan video maupun proses tontonan tidak memerlukan banyak masa atau usaha. Persoalannya, apakah pengaruh aplikasi TikTok ini terhadap golongan remaja dan impaknya terhadap generasi baru? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Saiful Rizal bin Suhaimi dan nombor metrik saya adalah 152959. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah kesan positif aplikasi TikTok terhadap remaja. Sejak kebelakangan ini,
Aplikasi TikTok menjadi viral dalam pelbagai kalangan masyarakat. Bukan sahaja pembawitan di kalangan selebriti, malah orang ramai, terutamanya golongan remaja, juga sibuk memuat naik kandungan video kreatif yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Aplikasi TikTok menyediakan pelbagai dan banyak keistimewaan yang dapat digunakan oleh sesiapa sahaja, seperti kesan efek pada video dengan muzik yang pelbagai, animasi 3D, stiker menarik serta mengubah wajah dan juga mengubah warna rambut. Berdasarkan survey yang telah kumpulan kami menjalankan berkenaan aplikasi TikTok, sebanyak 77.6% bersetuju bahawa aplikasi TikTok ini telah membawa manfaat kepada diri mereka dan selebihnya tidak bersetuju. Perwujudan aplikasi TikTok ini telah memberi beberapa kesan baik kepada penggunanya. Salah satu contoh, aplikasi TikTok mampu meningkatkan kesedaran kepada remaja. Aplikasi TikTok mampu meningkatkan kesedaran kepada remaja mengenai isu-isu semasa. Aplikasi TikTok mampu meningkatkan pengetahuan umum dengan maklumat yang telah disalurkan kepada masyarakat setiap hari. Aplikasi TikTok juga mampu membolehkan masyarakat untuk mengetahui isu-isu serta berita yang berlaku di pelosok dunia. Sebagai contoh, pengguna dapat bertukar pandangan, cadangan dan berkongsi ilmu baru melalui aplikasi TikTok. Tambahan pula, perkongsian ilmu di aplikasi TikTok tidak terhad penulisan sahaja. Pendekatan seperti video telah menjadi aplikasi TikTok lebih menarik dan interaktif. Selain itu, aplikasi TikTok juga telah memberi dimensi baru dalam menjana sumber pendapatan kepada penggunanya. Aplikasi TikTok berfungsi sebagai salah satu platform sosial media yang digunakan oleh perusahaan untuk mengiklankan produk jualan dan sebagainya. Seterusnya, aplikasi TikTok dapat menjadi tempat sumber pendapatan seseorang yang dapat disumbangkan kepada penggunanya dan negara. Sebagai contoh, pengusaha hendaklah kreatif dalam menyampaikan video produk mereka dan boleh berkongsi testimoni daripada pelanggan tentang produk mereka sebagai strategi mempromosi produk di aplikasi TikTok. Dan kesan baik yang ketiga adalah aplikasi TikTok mampu menyampaikan sesuatu yang berguna kepada remaja. Aplikasi TikTok bukan sahaja memberi penerangan tentang isu-isu semasa, malah mampu menyampaikan dakwah, nasihat serta pengajaran yang berguna kepada masyarakat dan remaja. Semenjak viralnya aplikasi TikTok ini, ia sudah menjadi salah satu medan berdakwah bagi anak muda ataupun remaja. Perspektif dulunya yang ada pada kebanyakan rakyat Malaysia yang anti kepada aplikasi tersebut atau kita biasa mendengar perkataan mengecam yang telah ditarik balik oleh kebanyakan daripada masyarakat di Malaysia. Hal ini demikian kerana di TikTok lah ramai remaja yang cuba untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat. TikTok bukanlah sekadar tempat untuk kita bersukaria. Malah ianya telah menjadi tumpuan pendakwah bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Sudah banyak video yang terdapat di TikTok yang diviralkan dengan isu kandungan yang berasaskan dakwah Islamiah. Ramai remaja dan anak muda yang lebih tertarik untuk melihat video seperti ini di aplikasi tersebut kerana kebanyakan video yang dimuat naik adalah dari kalangan remaja dan anak muda itu sendiri. Dakwah seperti inilah yang menjadikan ia lebih berkesan kepada mereka, tidak menggunakan perkataan yang kasar dan kesat dalam menyampaikan dakwah. Malah dakwah mereka ataupun nasihat mereka
disampaikan dalam keadaan ikhlas dengan niat yang suci. Isi kandungan dalam video tersebut juga dengan mudahnya dapat dirasa dan dihayati oleh penonton itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kamsah binti Mat Saad dengan nombor matrik 149431. Saya akan membentangkan kesan buruk atau keburukan aplikasi TikTok. Kesan buruk yang pertama ialah aplikasi TikTok membuang masa pengguna. Kebanyakan pengguna TikTok menghabiskan banyak masa mereka menonton video-video TikTok yang tidak mendatangkan faedah sehingga terleka. Disebabkan video-video TikTok kebanyakannya berdurasi 15 saat, menyebabkan pengguna tidak sedar bahawa mereka telah menonton banyak video. Ada di kalangan pengguna yang menghabiskan masa sehingga 1 jam dalam satu-satu masa kerana terleka. Apabila tersedar, masa 1 jam itu telah terbuang begitu sahaja. Masa yang terbuang itu sepatutnya diisi dengan perkara yang lebih bermanfaat seperti membaca atau beriadah. Seterusnya, kandungan video di TikTok tidak sesuai untuk semua peringkat umur. Video yang secara logiknya hanya untuk tontonan dewasa sahaja juga mampu ditonton oleh golongan remaja dan kanak-kanak kerana tiada yang menghalang mereka. Kadang-kadang, video ini muncul di FYP, iaitu For You page, tanpa memerlukan kata carian. Mereka juga boleh menonton video-video ini tanpa perlu membuat akaun atau mengesahkan umur mereka. Kandungan-kandungan yang negatif ini mampu memberi impak yang negatif kepada golongan bawah umur kerana mereka mempunyai sikap ingin mencuba yang tinggi. Berikutnya, video TikTok menjadikan penggunanya sibuk mengejar trend. Terdapat pelbagai video yang menjadi trend dan ikutan pengguna lain. Yang merisaukan kita adalah video yang trending itu mempunyai unsur-unsur yang tidak baik. Pengguna TikTok sibuk mengejar trend hanya untuk mendapatkan populariti dan likes tanpa memikirkan kesan buruk yang boleh melanda diri mereka suatu hari nanti. Kesan buruk yang terakhir ialah hilang rasa malu dan nilai kemanusiaan. Ada di kalangan pengguna TikTok yang sanggup membuat video mencolok mata dan video tarian yang tidak sepatutnya menjadi tontonan umum. Ada juga yang menceritakan kesalahan mereka dengan bangga tanpa rasa bersalah. Rasa malu mereka hilang hanya untuk mengejar populariti semata-mata. Nilai kemanusiaan juga semakin menurun di kalangan pengguna TikTok. Mereka meninggalkan komen-komen negatif kepada pengguna lain tanpa memikirkan perasaan pengguna tersebut. Cyberbullying juga sering berlaku di aplikasi TikTok yang membolehkan seseorang itu mengalami kebingungan atau stres akibat dari perbuatan tersebut. Hai, nama saya Alin Najamiti Subli dengan nombor matrik 152699. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang cara mengatasi ketagihan terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Hai, berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, terdapat lebih daripada 20% orang yang ketagihan terhadap aplikasi TikTok, manakala 25% lagi merupakan orang yang mungkin ketagihan terhadap aplikasi ini. Ini menunjukkan jumlah peratus yang tinggi bagi mereka yang ketagihan dan mungkin ketagihan terhadap aplikasi ini. Cara pertama untuk mengatasi ketagihan terhadap aplikasi TikTok adalah dengan mengatur waktu dan batasi penggunaan. Mengatur waktu dengan memberikan tempoh masa yang tertentu terhadap penggunaan aplikasi ini. Yang kedua, disiplin terhadap tempoh masa yang ditetapkan supaya tidak menggunakan aplikasi TikTok ini secara berlebihan. Seterusnya, matikan notifikasi supaya tidak mengganggu aktiviti seharian. Cara kedua untuk mengatasi ketagihan terhadap penggunaan TikTok adalah dengan perbanyakkan bersosialisasi dengan orang lain. Melakukan aktiviti berfaedah bersama ahli keluarga atau rakan-rakan pada masa lapang. Meletakkan telefon pada mod senyap supaya tidak mengganggu orang lain. Cara ini dapat mengurangkan ketagihan terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Cara ketiga untuk mengatasi ketagihan terhadap penggunaan aplikasi TikTok adalah dengan mencari hobi baru. Melakukan perkara yang menyeronokkan. Menjadi sibuk terhadap hobi yang dilakukan sehingga tiada masa untuk menggunakan aplikasi TikTok.
Melakukan perkara yang diminati pasti dapat mengurangkan diri daripada menjadi ketagih terhadap penggunaan aplikasi TikTok. Sekiranya ketiga-tiga cara masih tidak dapat mengurangkan ketagihan terhadap penggunaan aplikasi TikTok, maka cara terakhir adalah dengan berjumpa dengan pakar kaunseling. Berjumpa secara bersemuka untuk menerima rawatan daripada pakar kaunseling. Meminta pendapat daripada pakar kaunseling tentang perkara yang patut dilakukan untuk mengurangkan ketagihan terhadap aplikasi ini. Selamat sejahtera, nama saya Nur Syamira binti Asha, nombor matrik 153649. Saya akan membentang mengenai pengaruh TikTok terhadap remaja pada zaman kini. Aplikasi ini mampu memberi pengaruh yang baik ataupun yang buruk terhadap remaja pada zaman kini. Hal ini dapat dibuktikan melalui data soal selidik yang telah dijalankan terhadap 67 orang responders tentang adakah aplikasi TikTok ini membawa pengaruh yang buruk terhadap remaja zaman sekarang. Sebanyak 46.3% menjawab mungkin, 41.8% menjawab ya dan 11.9% menjawab tidak. Hal ini bergantung terhadap cara penggunaan remaja terhadap aplikasi TikTok tersebut. Salah satu pengaruh yang baik ialah dari segi pendidikan remaja. Hal ini kerana apabila aplikasi TikTok dijadikan sebagai media pembelajaran, remaja akan lebih fokus terhadap pembelajaran mereka. Selain itu, terdapat seorang guru daripada sesebuah sekolah telah pun menggunakan aplikasi TikTok ini sebagai medium PDPR, iaitu sebagai kaedah pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, carta bar di dalam slide ini merujuk kepada data analisis soal selidik yang telah dijalankan terhadap 67 orang responden. Dari skala 1 hingga 5, sebanyak 22 orang memilih skala 5 iaitu sangat bersetuju bahawa TikTok sebagai medium pendidikan. Aplikasi TikTok ini juga mampu memberi pengaruh yang baik dari segi kemahiran sosial dan kreativiti remaja. Dari segi kemahiran sosial, aplikasi TikTok dapat membentuk remaja agar lebih berkeyakinan tinggi. Keyakinan dalam diri remaja sangatlah penting kerana ia mampu membawa perkara yang positif ketika remaja itu mempunyai sikap yang optimis terhadap diri mereka sendiri. Dari segi kreativiti remaja, aplikasi TikTok ini berupaya untuk membentuk remaja berfikir secara kreatif dan inovatif, dan selain itu remaja berupaya untuk mengasah bakat mereka yang terpendam selama ini pada usia yang muda. Carta bar di dalam slide pembentangan ini merujuk kepada soal selidik tentang adakah aplikasi TikTok ini dapat mengajar serta mengasah bakat remaja supaya mempunyai jiwa yang kreatif dan inovatif. Dari skala 1 hingga 5, sebanyak 27 orang menjawab skala 5 iaitu sangat bersetuju dan mencatatkan 40.3%. Manakala 25 orang lagi memilih skala 4 iaitu bersetuju dengan peratusan sebanyak 37.3%, dan yang paling rendah sekali ialah sebanyak seorang responden memilih skala 1 iaitu sangat tidak bersetuju dan mencatatkan peratusan sebanyak 1.5%. Dalam pada itu, selain membawa pengaruh yang baik, aplikasi TikTok juga berupaya membawa pengaruh yang buruk terhadap remaja dari segi tingkah laku, kesihatan dan gaya hidup. Dari segi tingkah laku, ia boleh membawa kepada sikap yang agresif disebabkan oleh ketagihan yang melampau. Perwatakan yang agresif sebenarnya sangatlah bahaya bagi remaja kerana mereka boleh bertindak di luar kawalan mereka sendiri. Selain itu, dari segi kesihatan, remaja berisiko untuk mengalami depresi akibat sering melayari aplikasi TikTok dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dari segi gaya hidup pula, remaja akan lebih terpengaruh untuk memiliki gaya hidup yang serba sempurna dan menyebabkan mereka akan lebih matang daripada usia mereka yang sebenar.
Nur Azizah Yusof dalam jurnalnya pada tahun 2012 telah menjelaskan bahawa sebenarnya proses pembentukan remaja itu sendiri dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang wujud dari persekitaran hidup mereka sendiri. Oleh itu, dapatlah dibuktikan bahawa aplikasi TikTok ini mempunyai pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk sekiranya terdapat penyalahgunaan. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera doktor, nama saya Koilong dari kumpulan 17. Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang kaedah kajian kumpulan kita. Tujuan kajian ini adalah mengenai pengaruh aplikasi TikTok terhadap remaja dan impaknya terhadap generasi baru. Terdapat dua bahagian yang penting dalam kaedah kajian. Yang pertama ialah persempelan dan responden kajian. Bilangan responden adalah 67 responden di kajian kita dan mereka terdiri daripada semua lapisan masyarakat. Kedua, bahagian yang penting adalah instrumen kajian. Kumpulan kita menggunakan Google Form untuk mengumpulkan maklumat-maklumat. Terdapat tiga bahagian, iaitu bahagian A tentang maklumat peribadi, bahagian B pengetahuan tentang aplikasi TikTok, dan bahagian C tentang pilihan responden. Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang maklumat peribadi responden kumpulan kita. Responden kumpulan kita majoriti adalah perempuan, iaitu 54 orang ataupun 80.6%, dan 13 orang lelaki responden, iaitu 19.4%. Mereka majoriti adalah kumpulan umur 18 hingga 25 dengan statistik 85.1% atau 57 orang. Bangsa mereka majoriti adalah Melayu, iaitu 53 orang ataupun 79.1%, diikuti dengan bangsa Cina, iaitu 12 orang ataupun 17.9%, dan diikuti dengan India dan Siam, iaitu seorang ataupun 1.5%. Pelajar 4 menunjukkan bahawa majoriti responden adalah pelajar, iaitu 83.6%, dan diikuti dengan tidak bekerja, swasta, dan akhirnya kerajaan. Manakala, pelajar 5 menunjukkan bahawa pendapatan bulanan responden adalah majoriti tidak bekerja, iaitu tiada pendapatan bulanan, seramai 53 orang responden atau 79.1%, diikuti dengan bawah RM1,000 dan diikuti dengan RM1,000 hingga RM3,000 dan diikuti dengan RM3,001 hingga RM6,000 dan RM6,000 ke atas. Salam sejahtera doktor, nama saya Koilong dari kumpulan 17. Dalam video ini saya akan menerangkan kesimpulan hasil kajian kita. Seperti yang dinyatakan, tajuk kita adalah mengenai pengaruh aplikasi TikTok terhadap remaja dan impaknya terhadap generasi baru. Kajian yang dijalankan ini adalah terbuka kepada semua lapisan masyarakat, tetapi kebanyakan responden adalah pelajar USM, iaitu sebanyak 83.6% atau 56 orang. Teknologi yang semakin berkembang telah menghasilkan berbagai aplikasi seperti aplikasi TikTok yang bertujuan untuk hiburan. Aplikasi TikTok dapat mendatangkan kesan positif seperti mengajar dan mengasah bakat remaja supaya mempunyai jiwa yang kreatif dan inovatif. Serta aplikasi ini juga dapat mengisi masa lapang remaja. Walau bagaimanapun, aplikasi TikTok juga dapat mendatangkan kesan negatif seperti mencermakan jiwa seseorang remaja. Remaja diri sendiri memainkan peranan yang penting untuk mengatasi penyalahgunaan aplikasi TikTok seperti menggunakannya dengan cara yang betul dengan rasional. Oleh itu,
Sebagai remaja, kita seharusnya menggunakan aplikasi TikTok dengan cara yang betul dan rasional supaya ia boleh mendatangkan satu transformasi yang baik terhadap bidang-bidang yang tertentu di Malaysia seperti bidang pendidikan dan membawa negara ke arah yang maju. Sekian, terima kasih.